أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Ustaz harapkan antum dalam keadaan sihat, sejahtera bersama ibu ayah dan adik-adik serta abang kakak insya-Allah. Baik, untuk subjek fiqh kali ini kita akan membincangkan satu tajuk. Kita nak bincangkan satu tajuk baru, di mana tajuk ini sangat-sangat berkait rapat dengan tajuk wuduk. Okey. Jadi bila antum dah faham konsep wuduk, antum akan senang faham tajuk tayamum ni. Okey. Tajuk tayamum ini yang kita akan pelajari pada kali ini tak susah mana dan lebih mudah difahami kalau antum sudah pun menguasai konsep wuduk itu sendiri. Okey. Tak susah pun. Baik. Sebelum itu, okey, saya harapkan antum sudah pun mengulang kaji tajuk-tajuk yang sebelum-sebelum ni, okey, tajuk-tajuk yang lepas, dengan harapan bila antum masuk je tajuk ni, antum dah faham apa yang sebenarnya kita nak belajar tentang tayamum ni, okey. Baik, hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, tajuk tayamum ni. Okey. Kita tengok. Okey, hasil pembelajaran tajuk ini memahami konsep, hikmah dan pengertian tayamum, okey. Menyebut syarat-syarat yang diharuskan bertayamum, okey. Kemudian membuat amali tayamum. Dan yang terakhir sekali, antum sebagai murid dapat menyenaraikan perkara-perkara yang boleh membatalkan tayamum. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, apakah itu tayamum? Apa maksud tayamum? Okay, mengikut ulama fiqh banyak maksud dan makna dari segi istilah dan bahasa tentang tayamum ni. Okey, jadi secara ringkas yang kita boleh pelajari, yang kita boleh cuba fahamkan dekat buku kita dekat sekolah ni, okey, ialah, okay, tengok pada tajuk tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang bersih ke muka. Okey, first, menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan kedua-dua belah tangan, okey, untuk mengangkat hadas dengan syarat-syarat tertentu disertai dengan niat. Itu adalah pengertian tayamum yang antum perlu hafal, wajib hafal, dan selalunya memang masuk periksa lah. Memang masuk periksa. Antum hafal untuk periksa, antum ingat, dan insyaAllah benda ni mudah je sebenarnya. Okey? Tak susah pun. Yang pertama sekali ialah menyapu debu tanah yang bersih. Ke mana? Ke muka dan kedua belah tapak tangan. Okey, untuk mengangkat hadas dengan syarat-syarat tertentu disertai dengan niat. Itu. Okey. Senang nak hafal. Kita hafal secara berperingkat. Kalau satu-satu tajuk tu dia punya maksud je terlalu panjang, jadi antum boleh pecah-pecahkan. Okey, jadikan dia senang nak hafal. Okey, macam saya buat tadi, satu-satu antum boleh ulang balik video ni insya-Allah. Okey. Kemudian, apakah sebab-sebab diharuskan tayamum? Okey, ini dia. Tayamum ni sebenarnya dia menggantikan wuduk. Okey, menggantikan wuduk. Wuduk ni kita ambil guna air. Tapi tayamum ni kita ambil guna debu tanah. Okey, debu tanah yang bersih. Okey, bukan yang kotor, yang bersih. Yang bersih maksudnya yang suci lah. Jadi bila kita ambil guna tayamum tu, kita guna debu tanah tu, kita ambil, kita tipik ke muka kita sapu dan kita ke muka dan ke tangan. Ianya bersih dan kita boleh buat solat. Jadi tengok pada yang kita nak baca ni, selain menggantikan wuduk dan mandi hadas, okay,
Tayamum juga boleh digunakan pada beberapa keadaan. Okey, baik. Penerangan yang lebih jelas. Okey, baik. Pernah tak antum jatuh luka, jatuh sakit, okey? Kulit terluka, tangan luka, siku luka, kaki ataupun terseret, muka terseret dekat jalantar bila main basikal jatuh kan. Bila luka kan kita sakit, tak boleh kena air, kena sapu ubat pun sakit kan. Pernah tak alami keadaan tu? Okey, itu satu. Kemudian pernah tak kita istilahkan dalam satu keadaan kemarau? Okey, kemarau. Kemarau ni jarang-jarang berlaku dekat tempat kita. Kita sebab iklim khatulistiwa di Malaysia ni, jadi kita tak begitu merasai kemarau. Okey, tapi kita selalu ada situasi bekalan air terputus. Okey, bekalan air terputus ni contohnya bila kita tak bayar bil air, rumah kita tak ada air. Kemudian ataupun empangan pecah, ataupun mungkin beberapa situasi yang kita rasa masalah-masalah teknikal yang Jabatan Saliran Air hadapilah kan. Contohnya dekat sekolah tangki air dekat sekolah kering habis kan, sebab bocor ke apa kan, kita tak tahu. Okey, kemudian ada situasi yang kita jalan jauh kan, kita jalan jauh, rupanya dalam keadaan tu dekat kawasan tu semua tak ada air, susah nak dapat air. Kalau ada pun mungkin kena jalan jauh, kena pergi satu tempat, kena hadap satu benda tu, kita tak tahu kan. Kemudian satu lagi yang pernah pergi Cameron, Fraser Hill semua tu, tempat-tempat yang sejuk tu, ataupun siapa yang pernah pergi ke luar negara, Korea ke, pergi ke mana kan, tempat-tempat yang ada musim sejuk, salji tu kan. Cuaca yang terlalu sejuk membuatkan kita, keadaan-keadaan yang Ustaz sebutkan ni, membuatkan kita tak boleh guna air. Kita tak mampu nak guna air, ataupun kita tak sanggup kenakan air pada kulit anggota badan kita ni. Jadi antum boleh tengok dekat sini. Sakit yang tidak boleh terkena air. Bila antum luka pada bahagian tangan, lebih-lebih lagi anggota wuduk, macam muka, tangan, kaki kan, anggota wuduk yang wajib. Bila anggota wuduk antum salah satunya tu luka, sakit bila kena air, jadi antum rasa Allah tak payah solat lah. Jadi kita dah ada rasa satu perasaan macam tu, kita tak boleh. Jadi apa solusi dia? Apa penyelesaian dia? Inilah dia tayamum. Bila kita sakit pada tempat-tempat anggota wuduk yang tak boleh kena air, kita dibolehkan untuk beribadah, menunaikan solat dengan bertayamum. Poin yang kedua, tidak ada air atau ada air, tetapi hanya cukup untuk diri kita sahaja. Apa maksudnya? Contohnya, Ustaz ada air dah. Contohnya, Ustaz ada air. Ustaz ada air. Contohlah ini botol kosong ini. Anggap kat dalamnya ada air. Contohnya ada air. Antum berjalan di satu tempat yang jauh, kemudian susah nak dapat air. Jadi antum hanya ada air mineral sahaja dalam botol. Kemudian bila antum bila masuk waktu solat, antum tak boleh nak berwuduk sebab air yang ada ni hanya untuk minum sahaja. Cukup-cukup untuk minum. Jadi bila cukup-cukup untuk minum, kalau air ni habis, antum boleh mati kelaparan ataupun kehausan. Jadi kita dibolehkan untuk simpan air ni buat minum. Bila masuk waktu solat, kita tayamum saja. Tayamum saja. Situasi yang ketiga, musafir. Macam kita, macam tadi lah, musafir ni kita boleh kaitkan dengan poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga ni kita boleh kaitkan dengan yang kedua. Bila antum musafir, jalan jauh, tempat yang kita tak pernah pergi, dan kita tak tahu pun dekat mana punca air yang ada, dan kita hanya ada air sahaja, untuk minum. Jadi kita dibolehkan untuk bertayamum. Musafir ni biasanya ini terjadi pada zaman-zaman Nabi dan zaman sahabat yang di padang pasir yang susah nak dapat air kan. Dekat sana kan hanya ada pasir sahaja kan, padang pasir kan, mana ada air kan, susah nak dapat air. Jadi situasi ni lebih kepada zaman Nabi dulu lah, di tanah Arab lah, kepulauan Arab.
Okey, yang seterusnya yang keempat. Yang keempat ni apa, cuaca terlalu sejuk. Bila antum pergi ke tempat yang terlalu sejuk, contohnya tempat yang bersalji kan, antum nak ambil wuduk. Contohnya pipe dekat luar, kan antum nak ambil wuduk pun susah, sejuk sangat sebab sejuk yang boleh rasa kulit nak tanggal ataupun rasa terlalu sejuk sampai rasa sejuk nak mati. Bila antum guna air tu, itu kita dibolehkan untuk bertayamum. Okey. Tapi kebanyakannya bila antum berjalan-jalan di luar negara, tempat-tempat yang sejuk, dekat hotel, dekat rumah sewa yang antum pergi tu, yang kita pergi tu, okey, biasanya dia ada pemanas air. Dia ada pemanas air atau kita panggil water heater kan. Kita dah mudah dah. Ini bila keadaan yang tertentu yang tak mengizinkan seseorang untuk berwuduk menggunakan air. Okey. So 4 situasi ni boleh digunakan untuk menggantikan wuduk. Okey. Baik. Syarat-syarat sah tayamum. Okey, kita ada syarat-syarat. Syarat sah tayamum. Minta maaf Ustaz punya slide sepah. Okey. Maksud syarat-syarat ada banyak lah. Bukan syarat satu saja. Syarat satu, ada syarat-syarat banyak. Okey. Yang pertama sekali, telah masuk waktu solat. Okey, pastikan bila kita nak tayamum, pastikan dah masuk waktu solat baru kita boleh tayamum. Okey. Sama ada waktu solat tu kita tak boleh bertayamum terlebih dahulu. Contohnya Zuhur kan, Zuhur 1:30 lah contohnya. Okey, baru masuk azan biasanya. Lepas tu tiba-tiba antum kata, kita sekolah kita ni ataupun tempat kita ni tak ada air ni. Daripada pagi tadi ni mungkin akan sampai ke malam tak ada air. Jadi boleh tak jadi apa kata kita tayamum dulu sementara tunggu waktu Zuhur masuk. Antum pun tayamum pada pukul 1:25 contohnya. Okay, 1:30 Zuhur masuk, 1:25 baru nak tayamum. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, nampak ni? Tak boleh. Okay, tak boleh. Pastikan dah masuk 1:30 tu, dah azan, baru antum boleh tayamum. Okay, faham? Okay, nombor 2, telah berusaha mendapatkan air. Bila satu keadaan tu tak ada air dekat sekitar tempat antum tu, okay, antum kena ingat, okay, ada beberapa syarat yang tambahan lain. Antum kena cari di sebelah kanan berapa kilometer, di sebelah kiri berapa kilometer, di sebelah depan dan belakang. Ada beberapa jarak yang antum kena tahu. Syarat dia untuk dapatkan air. Kalau kata contohnya lebih 5 km ke depan, ke belakang 5 km, ke kanan 5 km ataupun ke kiri 5 km, semua tempat tak ada air. Jadi baru kita boleh tayamum. Okey, kita ambil contoh dekat sekolah je lah. Contohnya kat sekolah tak ada air kan. Kita mana boleh keluar suka-suka pergi cari debu tanah dekat luar kawasan sekolah kan. Mungkin dekat sekolah nanti akan ada lori air SAJ datang kan. Bawa bekalan air untuk kita berwuduk dan sebagainya. Okey. Jadi kita telah berusaha mendapatkan air. Pastikan betul-betul dah tak ada air dah ni, kiri kanan depan belakang semua dah tak ada dah. Jadi maksudnya kita baru boleh tayamum. Okey. Yang ketiga, suci diri dan pakaian. Okey, sebelum tu yang penting sekali ya. Tajuk pertama dalam bab fiqh kita ialah taharah, kebersihan. Okey. Apa-apa pun ibadah yang kita nak buat sebelum tu, mestilah kita bersih dan suci. Ingat ingat. Kita bersih daripada najis dan kotoran. Kita bersih daripada hadas besar. Okey, kita tak ada kotoran, baju bersih, tempat solat bersih, segala-galanya bersih lah. So tak ada najis ataupun kotoran yang keluar daripada badan kita. Okey, pastikan. Kemudian yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci. Antum nak sapu muka antum dengan tangan ni, guna debu tanah, tapi debu tu ada tai. Agak-agak sah ke tak solat bila antum tepek kat muka tu? Antum pun tak nak kan? Jadi pastikan debu tanah tu bersih. Debu tanah yang suci. Sekarang ni dekat farmasi ke dekat mana-mana dah ada orang jual produk-produk macam bedak bertayamum. Nanti saya tunjuk gambar dia. Okey. Yang kelima, sekali tayamum hanya boleh guna untuk satu solat sahaja. Okey, ingat. Satu kali tayamum, ini dua, ini satu. Okey. Satu kali tayamum, okey, hanya boleh guna untuk satu kali solat saja. Contoh antum nak tayamum solat Zuhur sekali tadi kan? Tadi solat Zuhur 1:30 dah habis kan? Okey, bila dah tayamum tu, dah tayamum sekali tadi masa solat Zuhur tadi kan? Dia dah habis solat.
Nak solat asar juga. Masuk solat asar. Jadi kita belum kentut, belum wuduk, belum apa lagi. Belum membatalkan kita punya tayamum tu. Bila masuk solat asar je, waktu asar, kita kena perbaharui. Kita kena renew semula kita punya tayamum. Tak boleh guna tayamum solat zuhur tadi. Okay? Right. Itu syarat sah tayamum. Okay. Seterusnya. Untuk boleh rujuk buku teks, buku surat 46 tadi. Okay. Untuk rukun tayamum. Okay, sekarang ni buka buku teks muka surat 47. Okay, boleh tengok. Baik, rukun tayamum ada 3. Sorry, Ustaz salah tulis situ. Rukun tayamum ada 3. Yang pertama sekali niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Kemudian yang kedua, sapu tanah debu tadi ke muka dan tangan. Okay. Kemudian yang ketiga, tertib. Okey. Apa niat tayamum? Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 47. Okey. Ustaz ada sediakan kat sini. Nawaitu tayamuman li istibahati salati lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuman li istibahati salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Kalau antum tak boleh baca bahasa Arab, kena baca bahasa Melayu. Yang penting niat. Okey. Kemudian yang kedua, sapu tanah debu yang bersih tadi ke muka. Okey. Kemudian tangan. Okey. Dah, itu je. Selesai. Okey, pastikan ikut turutan. Tak boleh buat tangan dulu. Okey, tak boleh basuh benda-benda lain, tak boleh. Anggota tayamum hanya ada 2 sahaja. Okey, yang pertama sekali ialah bahagian wajah kita, muka. Okey. Yang kedua ialah kedua belah tangan. Yang pertama tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk tayamum. Okey. Okey, cara bertayamum. Kalau antum boleh lihat nanti rujuk semula. Okey. Dalam buku teks, ni, okey. Dia ada bagi cara bertayamum secara gambar dan penjelasan bertulis. Okey, penjelasan gambar dan penjelasan bertulis. 47 dan 48. Okey, sambungannya kat buku surat 48. Okey. Yang dekat buku teks ni ialah antum perlu tahu, okey, step by step daripada awal mula sampai habis tayamum. Okey. Antum perlu tahu penjelasan bagi setiap gambar. Okey, tahu penjelasan bagi setiap gambar sebab dalam periksa, dalam ujian, okey, formatnya ialah antum diminta untuk susun gambar ataupun susun gambar tayamum tu mengikut turutan, ataupun antum diminta untuk memberi penjelasan, explain gambar tu tentang apa yang orang tu tengah buat. Itu. Jadi antum kena jelaskan menggunakan penjelasan bertulis. Ya, sama yang macam dalam buku teks ni. Nanti antum boleh rujuk muka surat 47 dan 48. Okey. Tapi yang sekarang ni tengok dekat skrin ni. Okey. Inilah dia serbuk tayamum ni. Sterilized tayamum dust. Maksudnya debu tayamum yang telah sterilized, yang bersih lah. Jadi sebabkan kita zaman moden ni, kita dah boleh cipta macam-macam. Ni kita boleh inovasi macam-macam. Jadi untuk kepentingan ibadah juga, tak kurang juga orang Islam dan juga pembangun-pembangun pembangun orang Islam yang maju ni, mereka menghasilkan satu produk mesra orang Islam. Okey, bila kita susah nak dapat tanah suci ataupun tanah debu yang bersih, okey, sekarang kita dah boleh beli dah. Kita beli serbuk tayamum ni. Pergi kedai-kedai yang menjual barang-barangan perkakas orang Muslim, okey. Tak pun search online je, insya-Allah ada orang yang jual. Boleh guna. Okey. Simpan untuk emergency orang kata. Okey. Alright. Okey. Jadi sekarang ni cara bertayamum, kalau ikut gambar ni Ustaz saja letak gambar step by step yang lebih jelas. Tapi Ustaz minta nanti antum tengok semula Ustaz punya rakaman ni. Okey, tengok macam mana Ustaz bertayamum. Okey, contohnya. Dan kalau kurang jelas, tak faham sangat, boleh buka YouTube. Okay, rajin buka YouTube kan? Okay, buka YouTube, cari tutorial, video tutorial untuk bertayamum. Banyak dekat situ yang orang dah tunjukkan.
Okey, cara-cara untuk bertayamum. Okey. So, ustaz punya kamera satu side angle saja. Okey, so antum hanya nampak certain tempat je lah. Okey. Baik. Yang pertama sekali kita mesti berniat. Okey, niat. Kemudian alright. Sorry. Okey, cara untuk bertayamum ialah okey, tengok Okey, bila antum bertayamum, okey. Tengok pada rukun. Rukun tayamum tadi ada 3 kan. Okey, yang pertama sekali niat. Kita nawaitu tayamuman li istibahati solati lillahi ta'ala, sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Taala. Okey. Okey. Jadi rukun yang kedua ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua belah tangan. Okey. Antum anggap saja dekat depan ni ada debu tanah. Okey. So tekap debu tanah ni dekat atas. Okey. Tekap tapak tangan antum ni dekat debu tanah. Okey. Kemudian bila dah ada debu tanah tu, nipiskan. Okey, nipiskan. Tepuk-tepuk sikit macam ni. Okey. Tepukan yang pertama ni untuk muka. Okey, so sekali sapu saja, tak perlu 2-3 kali, tak payah. Okey. Pastikan sapuan tu semua rata dan sekata. Okey. Jadi dah ada, dah tepuk tadi kan, sekali tepuk. Okey. Kalau rasa tebal sangat dia punya debu dia, nipiskan kat tepi. Okey. Lepas tu sapu daripada atas ni. Ambil tangan ni, ini saja ni. Okey, start daripada sini. Turun ke bawah sini. Dah. Bersihkan. Itu saja. Okey. Selesai muka, tepuk di debu tanah yang sama tadi. Okey. Nipiskan. Okey, nipiskan. Okey. Kita berwuduk sebelah kita betul sebelah kanan dulu kan. Jadi kita akan sapu tangan kiri ni di sebelah tangan kanan. Okey. Tengok sini Okey. Tangan kiri. Okey. Sikit je. Sapu yang depan dulu ni. Sorry. Sini ni. Okey. Pusing belakang ni. Belakang lengan. Sampai sini. Tarik ke depan. Tapi macam tu habis. Ni jangan tutup macam ni, jangan. Tak boleh. Sebab nanti pas debu tanah yang kat sini hilang. So jadi tak sah, antum kena tepuk semula. Okey. So pastikan tadi yang belakang ni, sini. Straight. Pusing sini. Okey. Tarik sampai sini. Terus lepas. Jangan sapu yang sebelah kanan ni. So debu lebih sebelah kanan ni ada lagi. Kita sapu yang sebelah kiri pula. Okey, tangan sebelah kiri. Okay, macam mana? Buat sama macam ni. Sapu sekali je. Tarik ke belakang. Tekap yang sini. Okey, kemudian tarik. Yang ini dah boleh lepas dah. Dah habis. Muka sekali sapu, tangan kanan sekali sapu, tangan kiri pun sekali sapu. Okey. Okey, kalau tak jelas nanti boleh ulang semula ataupun mungkin boleh tanya ibu dan ayah kamu. Okey. Lebih jelas lah. Kalau tak pun boleh tengok di YouTube. Okey, antum boleh search di YouTube video tutorial tayamum yang lebih jelas lah. Okey, mudah-mudahan antum faham. Okey, itu sahaja. Tak ada nak buat yang sunat telinga ke, nak masukkan debu tanah dalam hidung, nak kena kumur-kumur. Pelik kan, pelik. Jadi rukun dia senang saja, muka, wajah ni dan tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Tak payah nak sapu kaki ke apa, tak payah dah. Okey? Baik. Jadi bila kita ada syarat sah, kita ada juga perkara-perkara yang membatalkan tayamum, macam wuduk jugalah. Bila kita ada syarat-syarat sah wuduk, syarat-syarat sah tayamum, kita ada juga perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama sekali ialah berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk sama juga boleh membatalkan tayamum. Okey, apa dia? Boleh rujuk muka surat 49 buku teks. Okey, contohnya keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Bukan orang lain punya, antum punya sendiri Okey, antum dah berwuduk ataupun dah bertayamum, terkentut, kencing, terbuang air besar.
Itu semua batal. Batal tayamum, ambil semula tayamum baru. Okey. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang kedua, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan sengaja, guna tapak tangan. Dengan tapak tangan. Jangan pegang sendiri punya, dengan pegang orang lain punya. Itu tak boleh. Okey. Yang akhir sekali, gila. Hilang akal, gila, hitam. Itu perkara yang membatalkan wuduk. Juga membatalkan tayamum. Okey. Yang kedua, terjumpa atau terlihat air sebelum solat. Okey. Syarat dia ialah kita perlu pastikan waktu solat masuk, dah puas cari air, dah tak ada, baru kita boleh tayamum kan. Okey. Lepas kita dah tayamum, dah nak solat dah ni. Okey. Tiba-tiba hujan. Tengah-tengah solat ni. Ataupun dah habis solat Zuhur, solat Asar, hujan. Sah tak? Dia jadi tak sah. Dia jadi batal. Solat yang kita dah buat tadi, tayamum yang kita dah buat tadi, dia jadi batal. Okey? Sebab hujan, ada air. Okey, walaupun antum dah habis solat ataupun antum baru nak solat. Okey? Jadi antum perlu ambil wuduk semula macam biasa, guna air tadahan air hujan tu, okey, ataupun air hujan. Lepas tu solat macam biasa. Sebab dah ada air. Okey. Antum dah bertayamum, tiba-tiba baru nak solat ni, Allahu Akbar, tiba ada orang kata, kita jumpa air dekat sana. Ataupun kita jumpa ada orang bantuan air datang. Lori SAJ datang kan, lori air datang bagi bantuan kat kita. So batal terus kita punya tayamum, batal solat kita pergi ambil wuduk guna air. Okey. Yang ketiga, murtad. Murtad keluar Islam semestinya lah kan. Kalau kita dah syarat sah dia, syarat wajib untuk kita ambil wuduk ni adalah mestilah Islam. Apatah lagi tayamum kan, mestilah orang Islam kan. Kalau bukan Islam, dah terang-terang dia batal. Okey. Ataupun dia Islam tapi dia isytihar murtad, saya keluar Islam, jadi tayamum batal. Okey, yang keempat, sembuh dari sakit yang menghalang wuduk. Okey, tadi yang sakit luka-luka yang dekat tempat wuduk tadi tu kan. Bila dah sembuh, dah boleh kena air, maksudnya dah tak payah tayamum lah. Dah kering kan, luka tu dah kering kan. Antum dah kena ambil wuduk guna air macam biasa. Okey. Itu sahaja. Okey, Ustaz harapkan antum boleh faham tajuk ni. Penerangan yang sangat detail sebenarnya kalau ikutkan nak pendek ringkaskan ni, tapi tak, Ustaz kena tunjuk detail juga. Okey. Baik. Yang akhir sekali sebelum kita habis, Ustaz, ini adalah satu peringatan, panduan latihan fiqh Ustaz ada sediakan. Tengok video sampai habis. Dah habis nanti jawab soalan kuis yang Ustaz bagi. Okey, ini link dia. Antum boleh klik pada link warna biru ni, tulisan warna biru ni, klik pada link ni. Okey, nanti Ustaz akan bagi PowerPoint tu. Antum klik pada link tu, jawab soalan, lepas tu send, submit kat Ustaz. Okey, nanti antum terus dapat markah dekat situ. Tulis nama, tulis kelas. Kemudian tugasan yang kedua, ini perlu, ini wajib. Tugasan yang kedua, lepas dah jawab soalan, antum kena rakam video. Okey, rakam video antum sedang bertayamum. Tak sampai seminit Ustaz rasa. Sekejap je, mungkin dalam setengah minit. Itu je lah, senang je, tak susah. Lepas tu, video tu dah rekod, hantar pada guru fiqh masing-masing. Tak payah hantar pada Ustaz, tak apa. Hantar pada guru fiqh kelas masing-masing. Okey? Kalau dengan Ustaz, 4UAK dengan 4UAF. Okey? Yang lain semua pada kelas masing-masing. Okey? Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.